Okay, Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada doktor. Hari ini kami daripada kumpulan 7 ingin membentangkan tajuk Nilaikan Adilisme Pemikiran Muhammad Ali Al-Sanusi berkaitan pengislahan masyarakat Islam di Afrika Utara. Kami terdiri daripada 5 orang iaitu Hafiza, Aidil, Suhaimi, Siti Nabila dan saya sendiri Siti Nurul Ain. Dan kami mulakan daripada pengenalan terlebih dahulu. Sebagai pengenalan, Syed Muhammad Ali Al-Sanusi adalah salah seorang ulama pada kurun ke-13 Hijrah. Nama sebenar beliau ialah Al-Syarif Syed Muhammad Al-Sanusi Al-Hasan. Beliau dilahirkan pada abad ke-18 di Wasita iaitu berhampiran dengan Al-Mustaghanim iaitu salah satu daerah di Oran Algeria. Beliau telah kehilangan bapanya ketika umur 2 tahun dan kemudiannya dipelihara oleh ibu saudara beliau bernama Fatimah. Pembelajaran pertama iaitu menghafal Al-Quran, mempelajari tauhid dan fiqh bermula daripada didikan awal yang diberikan oleh ibu saudaranya iaitu Sayyidah Fatimah. Kemudiannya beliau melanjutkan pembelajarannya dengan Abu Talib, Ibnu Mahdi, Ibnu Rakik dan Al-Mazuni setelah beliau berpindah ke Mazunah. Pendidikan beliau tidak terhenti setakat itu. Muhammad Ali Al-Sanusi meneruskan pembelajarannya ke sebuah universiti terkemuka, yaitu Qarawiyyin Masjid University yang terletak di Fes, Maghribi, Afrika Utara. Antara ilmu yang beliau pelajari semasa di universiti tersebut ialah ilmu tafsir Al-Quran, hadis, ilmu sirah, dan ilmu sains tradisional. Beliau juga telah mempelajari beberapa tarikat seperti Sazaliyah, Jazuliyah, Darkawiyah, dan Nasiriyah. Walaupun beliau mengikuti tarikat tersebut, terdapat beberapa tarikat yang beliau tidak bersetuju dengan ajaran yang terdapat di dalamnya, seperti tarikat Sazaliyah. Oleh kerana dalam ajaran tarikat tersebut terdapat unsur muzik dan tarian di dalamnya. Oleh itu, beliau mengikuti tarikat-tarikat tersebut adalah untuk mencari ilmu yang terbaik dalam pelbagai tarikat. Beliau telah menjadikan tarikat sebagai medium dakwah dan tarbiyah beliau. Melalui penyebaran dakwah beliau telah berjaya melahirkan ramai para ulama, para pejuang dan pemimpin Islam. Akan tetapi pandangan dan pegangan seseorang yang berbeza sehingga terdapat setengah pihak mendakwa bahawa ajaran yang dibawa oleh Syed Muhammad Ali Al-Sanusi adalah ajaran sesat yang terbesar jauh daripada landasan Al-Quran dan Sunnah. Namun begitu, pandangan ini telah dinafikan dalam sebuah artikel yang ditulis oleh pelajar daripada Universiti Kebangsaan Malaysia iaitu Muhammad Sabirin, Muhammad Azhar dan Ahmad Irda Mokhtar pada tahun 2019. Analisis dalam kajian artikel tersebut telah membuktikan bahawa manhaj tarbiyah yang dibawa oleh Muhammad Ali Al-Sanusi bertepatan dengan ajaran Al-Quran dan Sunnah. Bahkan beliau berjaya membawa satu transformasi ke dalam pentarbiyahan beliau. Kemunculan Muhammad Ali Al-Sanusi telah membawa satu manhaj tarbiyah dalam kalangan masyarakat Islam. Kehancuran tamadun dan ajaran Islam telah membawa kepada kewujudan sebuah gerakan yang mana Muhammad Ali Al-Sanusi merupakan pengasas kepada gerakan tersebut. Next. Gerakan itu dikenali sebagai Gerakan Sanusiyah yang ditubuhkan di Hijaz iaitu sebuah daerah yang terletak di kota Mekah. Melalui gerakan ini, Muhammad Ali Al-Sanusi telah bangkit untuk menyuruh umat Islam agar kembali kepada ajaran Islam yang sebenarnya yang berpandukan kepada Al-Quran dan Al-Sunnah Salafi. Selain daripada itu juga, masyarakat pada masa tersebut mengalami kemunduran disebabkan kekurangan ilmu, pengetahuan dan pendidikan, terutama sekali masyarakat di Afrika Utara. Walaupun gerakan ini pada mulanya ditubuhkan di Hijaz, namun gerakan Sanusiyah ini seringkali berpindah dari satu kawasan ke kawasan yang lain, termasuk Afrika Utara. Oleh yang demikian, melalui penubuhan gerakan Sanusiyah secara tidak langsung telah mewujudkan beberapa idealisme pemikiran yang dibawa oleh Muhammad Ali Al-Sanusi ke arah pengislahan masyarakat Islam di Afrika Utara. Okay. Terima kasih pada saudari Hafiza. Okay, kita pergi kepada isi yang pertama mengenai esei kami iaitu Jalan Burhaniyah dan Jalan Ishraqiyah.
Di mana jalan Burhaniyah dan jalan Isyraqiyah ini ia lebih dikenali sebagai konsep manhaj tarbiyah, yang mana ia pakai oleh beliau sebagai kaidah dalam mendidik anak-anak muridnya yang lebih dikenali sebagai Ikhwan al-Sanusiyyin. Segala aspek amalan yang beliau lakukan juga adalah melalui sumber Al-Quran dan hadis, dan juga berpandukan kepada tarekat Rasulullah SAW. Dalam garis panduan beliau dalam kedua-dua pelaksanaan jalan ini, dia biasanya akan diadakan secara berperingkat, yaitu yang pertama adalah menjalani jalan Burhaniyah, dan kemudianlah baru jalan Isyraqiyah. Pada jalan Burhaniyah, anak didik beliau akan diajar dan mempelajari dan juga menzalimi bacaan seperti hadis sahih, yaitu seperti hadis dari Al-Bukhari, Al-Muwatta, dan Al-Balugh Al-Maram. Dan manakala risalah juga seperti risalah dari Ibnu Abi Zaid Al-Qayrawani pula akan dipelajari pada bidang fiqh dan juga tauhid. Bagi jalan Isyraqiyah pula, beliau menegaskan mengenai fahaman dan juga ajaran yang diketengahkan adalah berlandaskan Al-Quran dan zikir. Ini bertujuan untuk menjaga kesucian hati dari sebarang aspek kekejian. Dan segala kitab-kitab yang digunakan juga akan disusun mengikut peringkat masing-masing. Contohnya kitab di peringkat rendah adalah seperti kitab karangan dari Imam Al-Ghazali, yaitu Bidayah Al-Hidayah min Aj Al-Abidin ila Rabbil Jannah Rabbil Alamin. Dan bagi peringkat pertengahan adalah kitab Hikam Ibnu Atailah Al-Sakandari. Dan manakala bagi peringkat yang tertinggi pula adalah kitab Hikam Syekh Raslan, kitab Ibnu Arabi, dan karya dari Ibnu Al-Farid. Dan setelah mempelajari kedua-dua ajaran ini, yaitu jalan Burhaniyah dan jalan Isyraqiyah, maka terbentuklah Irfaniyah, yaitu Mahrifah, yang merupakan jalan bagi para kaum sufi dan para sahabat, dan juga dari tarekat Rasulullah SAW. Oleh hal yang demikian, manhaj tarbiyah yang dijalankan oleh Said Muhammad Al-Sanusi, ia telah memberi banyak kesan kepada pengislahan Islam, terutamanya di bagian Afrika Utara. Setelah mengamalkan dan meletakkan beberapa garis panduan bagi manhaj beliau, sejumlah besar masyarakat Afrika telah memeluk agama Islam dan mengamalkannya, sekaligus berjuang ke jalan Allah. Pada masa yang sama, manhaj tarbiyah yang telah dihasilkan oleh beliau juga telah membentuk dan melahkar sejarah bagi peningkatan terhadap tamadun orang Islam dalam berbagai bidang. Oke, seterusnya saya serahkan pada rekan saya. Oke, seterusnya ialah garis panduan yang kedua adalah melazimi dan mentaati Syekh. Said Muhammad Al-Sanusi menyatakan bahwa seseorang yang hendak menuju ke jalan Allah perlu dibimbing oleh seseorang syekh untuk mentarbiahnya. Ini adalah sebagaimana sabda Nabi SAW yang bermaksud sesungguhnya iman itu akan menjadi lusuh di dalam rongga seseorang kamu, seperti mana lusuhnya baju pada jasad kamu. Maka pelajarilah ilmu dengan yakin dan duduklah bersama orang-orang yang yakin. Sebagai contoh, beliau telah melazimi seorang syekh, yaitu Said Ahmad Ibnu Idris, dan berguru dengannya. Selain itu, pendapat para ulama tasawuf pula, di mana mereka berpendapat bahwa ayat terbagi kepada dua, yaitu ayat jasad dan ayat roh. Ayat roh lebih baik daripada ayat jasad kerana ayat roh memelihara roh yang merupakan penyebab seseorang itu hidup, sedangkan ayat jasad memelihara jasad yang akan mati dan musnah. Ini juga bertepatan dengan kalam para ulama yang bermaksud, tanpa murabi aku tidak kenal tuanku, dan tanpa perantara yaitu guru maka celakalah al-mausud diriku. Al-Syarif 2015. Walaupun beliau telah mencapai kedudukan yang tinggi dalam ilmuwan agama, yaitu menjadi ulama, beliau masih ingin menyempurnakan pentarbiannya dengan pimpinan seorang murabi bagi melengkapkan perjalanan beliau. Maksudnya, saya akan menyerahkan kepada rekan pembentang seterusnya. Yang seterusnya adalah membimbing manusia ke jalan Allah, yaitu Said Muhammad Ali Al-Sanusi sentiasa keluar berdakwah, telah berjaya melahirkan ulama yang berwibawa dan berjaya mengislamkan sejumlah besar masyarakat di Afrika pada waktu itu.
Beliau juga berjaya mengasaskan lebih daripada 40 buah zawiyah, iaitu tempat berkumpul para ikhwan dan juga guru-guru dalam majlis ilmu yang berkaitan dengan keagamaan semasa hayat beliau. Manhaj tarbiyah Said Muhammad Ali Al-Sanusi adalah merupakan manhaj yang bersumberkan kepada ilmu Al-Quran dan juga hadis. Hal ini menunjukkan bahawa manhaj yang beliau bahawa sudah semestinya hanya berpandukan kepada ilmu yang terkandung di dalam Al-Quran dan juga sunnah Rasulullah SAW yang membuktikan bahawa manhaj dan tarekat beliau adalah tarekat Rasulullah SAW. Pada setiap hari dan akan berkhatam Al-Quran pada setiap akhir bulan Hijrah. Said Muhammad Ali Al-Sanusi telah berjaya mengubah pemahaman masyarakat tentang zawiyah yang hanyalah tempat halaza zikir dan juga ilmu agama kepada makna yang lebih luas. Dan beliau juga menggesa para anak muridnya supaya sentiasa mengamalkan amar ma'ruf nahi mungkar, dan beliau telah menghantar sebilangan ikhwannya untuk melaksanakan tugas dakwah di pedalaman kawasan Padang Pasir. Seterusnya idealis pemikiran Syed Muhammad Ibn Ali Al-Sanusi adalah dari segi berjihad di jalan Allah. Beliau seorang yang dikenali sebagai seorang yang gigih dalam berjuang dan berdakwah di jalan Allah bagi berjihad bagi menentang penjajah asing. Jihad adalah asas bagi perjuangan tarikat Sanusia dalam menentang penjajah, iaitu dari Itali ke atas Libya. Dalam berhadapan dengan musuh, Said Muhammad Ibn Ali Al-Sanusi mengarahkan para ikhwan agar sentiasa bersedia dalam melakukan serangan. Dan persiapan ini dilakukan adalah dengan melakukan latihan peperangan bagi para ikhwan untuk sentiasa bersedia bagi menentang musuh-musuh mereka. Perjuangan Said Muhammad Ibn Ali Sanusi juga dikenali dengan semangat berjihad dan menjadi sumber inspirasi Dan antaranya beliau sering menyuruh bagi menaikkan pengikutnya dan kabilah Arab dalam menentang penjajahan daripada Itali dan Perancis. Selain itu, beliau juga menjadi sumber inspirasi bagi meningkatkan semangat jihad Al-Amir Abdul Qadir Al-Jazairi. Bukan itu saja, dalam menaikkan semangat, beliau juga turut dalam perjuangan Al-Amir bagi melawan Perancis. Akan tetapi mendapat halangan di persepadan Tunisia dan menjadi kesukaran bagi beliau untuk turut serta dalam peperangan. Selain itu, antara perjuangan yang dilakukan oleh anggota Sanusi adalah ke Chad dalam membantu Rabi Al-Zubair menentang gerakan kolonial Perancis. Terdapat peperangan yang telah dioperasikan oleh Sanusi dalam menentang musuh seperti Itali dan memperjuangkan tanpa rasa gentar. Perjuangan beliau juga diikut dan dibantu oleh para pejuang Islam seperti Umar bin Mukhtar bin Umar. Perbezaan perjuangan dan ideologi ataupun idealisme beliau adalah berlainan dengan perjuangan tarikat-tarikat yang lain. Pendirian beliau adalah untuk turut mengambil bahagian dan berjuang bagi menentang penjajah dengan semangat roh jihad bagi mempertahankan Islam. Idealis yang dimainkan beliau dalam melengkapkan pengikut ataupun para ikhwan
untuk bersedia dari segi kelengkapan perang, iaitu dengan cara mengendalikan senjata dan teknik peperangan. Jadi boleh dilihat di sini idealis pemikiran Muhammad Said Muhammad Ibn Ali Sanusi adalah berbeza dengan tarikat-tarikat yang lain, iaitu bagi memperjuangkan dan juga menentang musuh, terutamanya di Itali dan Perancis. Terusnya kesimpulan. Sebagai kesimpulannya, ideologi yang disebarkan oleh Syed Muhammad Ali Al-Sanusi merupakan salah satu tujuan untuk orang-orang Islam kembali ke arah Islam yang sebenarnya dan memahami pegangan akidah Ahli Sunnah wal Jamaah. Pentarbiahan yang dilakukan oleh beliau bukan hanya bersifat untuk mengejar ilmu akhirat mata-mata, namun beliau juga turut menitik beratkan mengenai ilmu dunia dan kedua-dua hendaklah seimbang diamalkan dalam kehidupan. Ideologi yang beliau sebarkan kepada masyarakat pada masa itu juga telah berjaya membuka mata mereka untuk menilai dan memahami Islam yang sebenarnya dengan lebih mendalam. Semangat jihad beliau yang tinggi sehingga sanggup perantau ke negara luar untuk menyebarkan Islam ternyata membuahkan hasil apabila beliau berjaya melahirkan ramai para ulama, pemimpin Islam dan pakar-pakar profesional dari berbagai bidang serta berjaya mengislamkan sejumlah besar masyarakat di Afrika Utara pada ketika itu. Ekoran daripada itu juga membuktikan bahawa ideologi yang dibawa oleh Syed Muhammad Ali Al-Sanusi dapat diterima oleh masyarakat pada masa tersebut. Sekian, terima kasih. Okay. Assalamualaikum dan salam sejahtera buat doktor dan rekan-rekan yang saya kasihi. Di sini saya dan Siti Nurul Ain binti Ibrahim mewakili bayi kumpulan 7 dan akan membentangkan mengenai tugasan artikel berkumpulan. Oke. Dan kita pergi kepada pengenalan ataupun pendahuluan. Artikel yang kami ambil ni bertajuk Manhaj Tarbiyah Said Muhammad Ali Al-Sanusi yang ditulis oleh Muhammad Azira dan Ahmad Irda, iaitu pada tahun 2019, dan berkaitan dengan tajuk artikel kami juga. Di sini penulis ada menyatakan bahawa manhaj tarbiyah yang dibawa oleh Ali Al-Sanusi adalah bertetapan dengan Al-Quran dan Sunnah. Dan hal ini kerana terdapat banyak kritikan kesesatan yang dilemparkan oleh masyarakat terhadap manhaj yang beliau bawa. Dan artikel tersebut juga banyak menjelaskan dengan secara terperinci tentang pandangan masyarakat mengenai pemikiran tarekat, iaitu satu pendidikan ataupun pentarbiaan. Justru kedatangan Syahid Muhammad Ali Al-Sanusi ini, beliau telah membuat satu pembaruan dalam manhaj tarbiyah di mana beliau telah membuka mata masyarakat bahawa tarekat itu bukanlah hanya berzikir semata-mata sahaja. Kita sambung, dan maksud manhaj menurut Kamus Dewan, manhaj adalah satu kaedah yang menunjukkan jalan yang benar dan lurus dan ia sesuai digunakan dalam konteks Islam. Dan manhaj yang dibawa oleh Muhammad Ali Al-Sanusi adalah khususnya mengajak para manusia agar berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah yang betul serta tidak menyimpang daripada kedua-duanya. Dan kaedah manhaj tarbiyah ini juga digunakan oleh Muhammad Ali Al-Sanusi untuk mendidik anak muridnya yang digelar sebagai Al-Ikhwan Al-Sanusiyah, dan nama tokoh Muhammad Ali Al-Sanusi yang digelar sebagai dikenali sebagai salah satu tokoh ataupun ulama khususnya di Afrika seperti di Libya. Oke.
Dan dari segi latar belakang beliau, nama sebenar beliau ialah Syahid Muhammad Ali Al-Sanusi Al-Katabi Al-Asani. Dan beliau lahir pada tahun 12 Rabiul Awal tahun 1202 Hijrah. Dan beliau dinamakan sebagai Muhammad sempena dengan nama kelahiran beliau bertepatkan dengan tarikh keputraan Nabi Muhammad SAW. Beliau juga mendapat pendidikan awal daripada ahli keluarga beliau sendiri dan beliau meneruskan pendidikan dengan melakukan penjelajahan ke beberapa buah negara, antaranya seperti negara Arab seperti Maghribi, Tunisia, Mesir, Mekah, Madinah, dan termasuk lainnya Yaman. Dan beliau bukan saja menguasai ilmu dari segi fiqh, hadits, akidah, namun beliau juga menguasai ilmu seperti ilmu tasawuf dan juga tarekat. Dan akhirnya beliau dianugerahkan kedudukan yang tinggi di sisi gurunya dan mendapat gelaran khalifah. Dan beliau juga telah melahirkan ramai para ulama besar dan ahli profesional Islam yang berkemahiran sehingga mampu membina sebuah negara dan menentang para penjajah ketika zaman beliau. Oke, demikianlah sedikit sebanyak mengenai pendalaman kami, dan saya sambung terusnya kepada perbincangan artikel pula, di mana artikel ini penulis ada menyatakan tentang ideologi yang dibawa oleh Syahid Muhammad Al-Sanusi pada suatu ketika dahulu. Beliau merupakan seorang pendakwah yang sangat cintakan tugas dakwanya, dan artikel tersebut ditulis adalah untuk membuktikan bahwa manhaj yang dibawa oleh Syahid Muhammad Ali Al-Sanusi adalah bertetapan dengan Al-Quran, termasuklah sunnah. Dan kandungan artikel tersebut ada menjelaskan bahwa manhaj yang dibawa oleh Syahid Muhammad Ali Al-Sanusi telah berjaya mengubah pandangan dan juga pemahaman masyarakat tentang tarekat yang berkaitan dengan pendidikan atau pentarbihan masyarakat Islam. Dan ianya dapat dilihat dengan manhaj yang perlu diikut para ikhwan beliau, antaranya adalah seperti menghimpunkan jalan burhaniyah dan jalan isyraqiyah, melazimi syekh dan mentaatinya, membimbing manusia ke jalan Allah, dan juga berjihad di jalan Allah. Pada masa yang sama, kandungan dalam artikel tersebut juga ada menunjukkan bahwa Syahid Muhammad Ali Al-Sanusi bukan saja sebagai seorang yang mementingkan tugas dakwah, namun beliau juga merupakan seorang yang mementingkan reda Allah dalam setiap kehidupannya, seperti kehidupan seharian. Dan melalui tugasan artikel tersebut juga turut dinyatakan bahwa Syahid Muhammad Ali Al-Sanusi ini telah membawa satu pembaruan dalam manhaj tarbiyah yang berjaya membuka mata masyarakat bahwa tarekat itu bukan sekadar berzikir, namun ianya mempunyai makna yang luas yang berkaitan dengan ilmu-ilmu keagamaan. Sambung, dan di samping itu artikel ini juga dia agak menarik minat para pembaca untuk agar mengetahui lebih mendalam berkenaan dengan cara Syahid Muhammad Ali Al-Sanusi dalam menjalankan dakwanya, dan sebagaimana beliau ikhwan yang telah menjadi pemimpin, menjadi ahli profesional Islam dan ulama yang sangat disegani ketika itu. Dan artikel tersebut juga banyak menjelaskan perjalanan dakwah beliau, dan beliau berjaya melahirkan para ikhwan beliau yang sangat mementingkan ilmu keagamaan dan yang beliau turunkan kepada mereka, dan ianya turut mengandungi tentang pengenalan ringkas mengenai Syahid Muhammad Ali Al-Sanusi, kerana semasa hayat beliau bukan ulama atau tokoh Islam yang menjadi rujukan masyarakat ketika itu memandangkan beliau seorang tokoh yang kurang dikenali oleh masyarakat. Dan akhir sekali penulis juga telah menyatakan bahwa Syahid Muhammad Ali Al-Sanusi menunjukkan perasaan cintanya kepada Allah dengan melakukan banyak perkara untuk membuktikan ketaatannya kepada Allah. Walaupun pada mulanya masyarakat tidak mempercayai dan mengenali dirinya, namun berkat usaha yang beliau lakukan, maka beliau telah berjaya menjadi salah seorang tokoh Islam dan juga menjadi contoh masyarakat. Dan sekian dari saya, dan pembincangan seterusnya saya serahkan kepada rekan sebijangan saya, Ain. Okey, seterusnya bahagian ulasan artikel. Berdasarkan artikel ni menunjukkan terhadap perjalanan manhaj
Said Muhammad Ali Al-Sanusi, sehinggalah gerakan tajdid menentang kemodenan semakin berjaya. Dan hal ini kerana peristiwa-peristiwa penting sebagai contoh garis panduan berjihad di jalan Allah, yang di mana penulis menceritakan secara terperinci perjalanan jihad yang dikatakan oleh Syahid Muhammad Al-Sanusi adalah tarikat Sanusiyah yang mendapat pengaruh dan juga ikutan daripada para ikhwan yang diminta untuk berjihad di jalan Allah dalam menentang penjajahan kuasa barat seperti Itali dan juga Perancis. Penjelasan tentang perang termasuklah penyelenggaraan senjata dan juga teknik peperangan, dan apa yang para ikhwan lakukan bagi menentang kemodenan yang melampau adalah dengan menyiarkan ataupun berdakwah, dan pelbagai pendekatan yang digunakan dalam gerakan tajdid Said Muhammad Al-Sanusi seperti kewujudan jawiyah, kemudian mendapatkan tentangan dan pelbagai kritikan dan penjelasan pada masa itu yang dikenali sebagai Libya moden pada 1902 Masihi. Di samping itu, penghuraian peristiwa yang cukup mudah dipahami seperti dalam peristiwa yang menghimpunkan jalan Burhaniyah dan juga jalan Ishraqiyah. Penjelasan dengan yang sangat baik antara jalan Burhaniyah yang di mana penulis menjelaskan para ikhwan untuk mempelajari dan menzalimi bacaan Sahih Al-Bukhari dalam bidang hadis, manakala di jalan Isyraqiyah berdasarkan Al-Quran dan Zikir ataupun As-Sunnah. Penerangan perjalanan garis panduan tentang penguasaan terhadap ilmu tidak terhenti kepada ilmu yang berkaitan dengan syariah sahaja seperti fiqh dan tauhid, bahkan meliputi segenap lapangan ilmu termasuklah ilmu duniawi. Hal ini dikatakan demikian kerana melalui artikel ini adalah sangat ringkas dan menarik minat kepada pembaca. Namun secara keseluruhan daripada dapatan pengkaji, iaitu kami sendiri, berdasarkan artikel tidak ada sedikit kekurangan, iaitu sebarang bentuk grafik sebagai lampiran visual kepada pembaca perlulah diselitkan sebagai sokongan dan mudah dipahami dalam bentuk artikel. So, secara kesimpulan kepada perbincangan kami, perjalanan dalam menyebarkan dakwah yang dilakukan oleh Syahid Muhammad Al-Sanusi telah membawa kita kepada satu perjalanan sejarah yang penting dalam melakukan pembaharuan dalam Islam. Perjalanan dakwah beliau adalah semata-mata untuk menyeragamkan kembali kefahaman masyarakat pada masa itu tentang Islam, lisan dan penghasilan kepada artikel yang menarik juga telah memberi kefahaman dan memberikan gambaran mengenai kegiatan seorang tokoh Islam dalam menyebarkan agama Islam. Itu sahaja daripada pembentangan kami berkenaan ulasan artikel tajuk Manhaj Said Muhammad Al-Sanusi. Saja, terima kasih.